Assalamualaikum dan hai semua. Nama yang diberi ialah Nur Alisa binti Nur Hisham. Jom kita bincangkan mengenai peranan bakal guru cemerlang dalam mengatasi isu berkaitan sosiologi pendidikan. Adakah anda semua tahu apakah itu sosiologi dalam pendidikan? Sosiologi dalam pendidikan membawa maksud interaksi antara individu, kelompok dan struktur sosial dalam konteks sistem pendidikan yang merangkumi pelbagai faktor seperti kelas sosial, gender dan budaya. Walau bagaimanapun, para pendidik memandang sosiologi dalam pendidikan bukanlah perkara yang perlu dititik beratkan, maka akan timbulnya isu yang serius tentang perkara ini. Mari kita terokai isu ini bersama-sama. Sosiologi dalam pendidikan di Malaysia amat berkait rapat dengan 3 aspek di bawah, iaitu yang pertama, stratifikasi sosial dan institusi sosial, yang kedua, pemahaman budaya sekolah, dan yang ketiga, perkembangan sosial budaya. Antara isu yang timbul adalah ketidakadilan layanan guru terhadap murid disebabkan oleh ketidaksamaan taraf sosial dan ekonomi mereka. Perkara ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sering berlaku khususnya terhadap murid yang berbeza latar belakang dan taraf sosial yang rendah. Bagi mengatasi perkara ini, seorang bakal guru cemerlang perlu menghapuskan stigma negatif dalam diri dengan meningkatkan pendedahan terhadap sosial budaya secara lebih luas. Hal ini dapat meningkatkan perkembangan potensi murid secara sama rata. Oleh itu, bakal guru bijak dalam mengenal pasti potensi murid termasuklah murid yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah dan murid yang lemah dalam akademik dalam usaha menjadi pendidik yang bijak dan adil ketika menjalankan tanggungjawab yang mulia ini. Kesan sekiranya bakal guru bersikap adil dan saksama kepada semua murid adalah murid akan terdorong untuk melibatkan diri secara aktif semasa proses PDP serta dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Hal ini kerana murid sedar bahawa guru tersebut akan mendukung mereka dalam setiap perkara yang dilakukan tanpa sifat pilih kasih. Isu yang seterusnya ialah isu masalah disiplin murid bagi aspek pemahaman budaya sekolah. Perkara ini merupakan sebuah budaya negatif yang sering dihadapi. Budaya ini merangkumi ketidakpatuhan terhadap peraturan sekolah, tingkah laku yang tak sesuai ataupun perilaku yang merosakkan persekitaran pembelajaran. Jadi, sebagai seorang bakal guru yang cemerlang, kita perlulah memainkan peranan penting sebagai model perilaku yang positif di dalam persekitaran sekolah. Isu ini dapat diatasi apabila guru mempunyai hubungan yang berkualiti dengan murid. Hal ini kerana hubungan yang baik antara guru dan murid memainkan peranan utama dalam meningkatkan disiplin di sekolah. Murid yang ada masalah disiplin ini selalunya hanya menginginkan perhatian daripada orang lain. Jadi, sebagai seorang guru seharusnya memberikan perhatian, mendengar wahai pelajar, kebimbangan mereka serta memberikan sokongan yang diperlukan kepada mereka. Kesan masalah disiplin murid ini dapat diatasi oleh bakal guru adalah ia dapat membentuk norma dan nilai baharu yang mendorong perilaku yang lebih positif dan berkait dengan disiplin. Mereka dapat memimpin inisiatif yang bertujuan untuk memperkukuhkan budaya sekolah yang inklusif, aman dan mendukung perkembangan semua anggota dengan mencapai sifar dalam kes bully. Bagi aspek perkembangan sosial budaya, isu yang timbul ialah isu pergaulan rakan sebaya yang mengganggu pencapaian akademik dan perkembangan sosial budaya di sekolah. Antara aktiviti sosial di luar kelas yang sering dilakukan oleh murid-murid adalah seperti gosip, media sosial atau hiburan yang boleh menguasai urusan seharian mereka berbanding fokus kepada pembelajaran. Maka, sebagai seorang bakal guru, sepatutnya kita boleh mengadakan sesi mentor-mentee secara tidak langsung semasa sesi PDP bagi mengatasi isu ini. Hal ini secara tidak langsung membantu murid lemah untuk fokus belajar kerana dikelilingi murid yang bijak dan bertingkah laku baik. Sebagai contohnya, setiap aktiviti yang dijalankan di dalam kelas hendaklah secara berkumpulan dan kumpulan tersebut perlulah mempunyai murid bijak dan murid lemah. Hal ini secara tidak langsung membantu murid lemah untuk fokus belajar kerana dikelilingi murid yang bijak dan bertingkah laku baik. Kesannya, keupayaan sosial murid meningkat. Jadi, murid-murid akan peroleh kemahiran sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan rakan sebaya secara positif. Mereka mungkin belajar cara menyelesaikan konflik, berkomunikasi dengan berkesan dan menjalin hubungan yang sihat. Sebagai rumusan, bakal guru perlu mengintegrasikan pendekatan yang responsif terhadap budaya, membangun hubungan yang berkualiti dengan pelajar dan memupuk kerjasama dalam kepimpinan sekolah untuk menghadapi cabaran-cabaran ini. Dengan memberikan sokongan yang konsisten dan meningkatkan pemahaman terhadap sosial budaya serta perubahan yang diperlukan dalam sistem pendidikan, kita dapat memastikan setiap murid memperoleh peluang pembelajaran yang saksama dan memberangsangkan menyumbang kepada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar.